أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Marilah terlebih dahulu kita memuji dan memuja zat kebesaran Allah dengan menyatakan Alhamdulillah, Allah yang telah memberi kepada kita kehidupan lagi pada pagi ini, setelah memberi kepada kita rasa mati di malam hari. Dan ingatlah kepada Allah kita semua tetap akan dikembali. Selawat dan salam atas junjungan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan para sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana waftah lana abwaaba rahmatik. Ya Allah, ampunkanlah kami dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu rahmat Engkau. Yang dihormati pengurusi surau Haji Maksum dan seluruh ahli tengkuasa, yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal dan Siap, para ibu, ayah, hadirin wal hadirat sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini 1 Rejab 1444 Hijrah bersamaan dengan hari yang ke-23 daripada bulan yang pertama tahun 2023 cuti umum. Kita memanfaatkan masa yang diberikan waktu dan ketika ini untuk sama-sama melihat keadaan kita yang dah dapat masuk ke dalam bulan yang baru ini, di mana para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah, yaitu yang bermaksud sebagaimana kata para sahabat bahawa mereka diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni pada setiap akhir bulan ataupun di malam hari ataupun di pagi satu hari bulan, setiap bulan apabila kita melangkahi masuk pada bulan-bulan ini, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kepada aku yang dapat masuk ke dalam bulan ini ke atas kami, iaitu agar membawa kepada kami keberkatan, keimanan, keselamatan, ketenangan. Wahai Tuhan kami, Allah adalah Tuhan kami. Di dalam hadis yang dinyatakan ini, muslimin yang dirahmati Allah, ada sebanyak 4 ke 5 perkara yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu yang pertama, kita menjadi satu orang yang mengambil indah, ambil kisah, ambil hal tentang pertukaran dan peralihan satu-satu benda dan perkara dalam diri dan hidup kita. Masya Allah, apabila hari dah bertukar, masa dah melepasi, apa jadi kepada kita, diri kita tuan-tuan dan puan-puan? Satu peralihan dan pertukaran lah, ya. Ke kita tak berasa benda tu bertukar dan beralih? Allah kata dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar lila ayati ulil albab. Allah kata sungguhnya di dalam perselisihan gantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Sampai hari bertukar, dia ambil hal, masa dah beralih, dia ambil kisah. Sekurang-kurangnya kalaulah siang dan malam bertukar pun dia tak peduli, tapi diri dia dah bertukar, dia tak berasa juga. Berat tak tuan-tuan? Masalah dia tu. Dia tak berasa diri dia dah beralih. Dia kata, apa hal diri aku ni jadi apa? Dulu tak macam ni.
Kenapa dah bertukar rupa macam lain? Masalah juga tu kalau itu boleh tak berasa. Na'udzubillah. Ya, beralih hari, beralih masa, bertukar waktu ini amat disukai oleh Allah, amat disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sentiasa kepada kita ambil hal, ambil peduli. Sebab di situ ada tanda-tanda yang baik bagi orang-orang yang berakal, kata Allah. Ini orang yang nak membesarkan Allah, orang yang nak menjadikan dirinya menghubungkan diri dengan Allah, sebagaimana yang Nabi ajar tadi, sehingga bertukar bulan, yakni bertukar tarikh kepada kita duk minta lagi kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Keberkatan. Keberkatan di dalam hidup yang merujuk kepada az-ziyadatu fil khair, makin bertambah-tambah kepada kita kebaikan. Sonok. Kita tak jadikan satu peluang dan ruang cuti ini masa-masa terluang, peluang yang diberi untuk kita sia-siakan. Sebab pada waktu-waktu yang macam ni, apa yang paling sedap tuan-tuan dan puan-puan kita nak buat dan lakukan? Paling sedap sekali. Waktu ni, apa yang paling sedap? Takkan yang tu pun tak tahu jawab. Tidur lah tuan. Nak membohong buat apa? Kan? Tidur. Itu yang paling sedap, paling senang, paling mudah. Tapi nak bangkit bangun membesarkan Allah ni, oh subhanallah, susah tuan. Kita kena sebut yang tu dulu. Walaupun saya tak nafi, ada nampak ni muka-muka wali Allah kebanyakannya. Apa ustaz ada sebut susah-susah ni, benda tu mudah saja kalau Allah nak bagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kan? Tapi kita kena memulai dan mengingatkan diri kita lemah, kurang, ada ujian, ada dugaan. Diuji bukan sahaja disusahkan dengan keadaan masa subuh ini, ditambahkan pula dengan kesejukan, hujan yang turun. Oh, itu lagi antara benda yang menambah-nambah lagi dugaan dan ujian. Masya Allah, tabarakallah. Maka benda-benda dan perkara yang mendatang ke dalam diri dan hidup kita, yang menyusah payahkan kita itu, kita atasi ia, kita perbaiki dan pertambah baik. Mudah-mudahan itu salah satu daripadanya keberkatan. Subhanallah. Walaupun kita kata tiap-tiap hari dah saya dah buat ni, tak tuan-tuan, kita kena kaitkan dengan semua itu limpahan, kelebihan dan kebaikan yang Allah SWT bagi dan beri kepada kita. Sebagaimana Nabi anjur, setiap kali kamu bangkit bangun daripada tidur, ungkapkanlah dan bacalah. Apa dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terputus satu tali ikatan yang diikat oleh syaitan. Kamu bangkitlah, bangunlah, pergi membersihkan diri kamu, maka kamu akan diputuskan dua tali ikat yang diikat oleh syaitan, dan kamu selepas itu dapat mengangkat takbir, membesarkan Allah. Terputus tiga tali ikat yang diikat oleh syaitan. Hadis itu adalah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari. Nak bagi tahu itu semua adalah gangguan, susah payah yang berlaku dan terjadi kepada diri kita semua setiap masing-masing. Patut-patutnya hari cuti ni bukan sahaja wajah-wajah tuan-tuan yang dah 60, 70 ni duk nampak. Adik-adik, anak-anak lah. Kan? Adik-adik, anak-anak yang belasan tahun. Ini bawah belasan tahun. Oh, Masya Allah. Anak saya pun teruji tuan-tuan. Nak, ayah nak ke masjid ni, ke surau. Jom. Tak ada apa-apa tidak balas. Kata, apa hal budak ni? Bangun kat subuh dah ni. Je. Bangunlah, kat subuh dah ni. Jom kita pergi masjid surau. Sekejap tu memakan masa 30 minit. Itu antara benda senang ke benda susah tuan-tuan? Subhanallah. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Allah bagi mudah kat kita dengar jam loceng.
tidur, 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 boleh bangun. Itu hebat tuan. Ataupun apa? Dengar jiran sebelah menyebelah, bunyi ayam, bunyi kucing bergaduh, boleh bangun. Ustaz, saya tak perlu semua ini. Jangan loceng, saya tak perlu. Malaikat kejut saya. Oh, itu lagi dahsyat. Oh, subhanallah, itu saya tak berani kata apa-apa kat dia lah. Yang keduanya iaitu mudah-mudahan Allah memberi kepada kita pertambahan iman. Bertukar hari, bertukar minggu, bertukar bulan, bertukar tahun, diri kita makin meningkat umur dan usia. Di samping itu iman kita juga makin bertambah baik. Sebab menurut Imam Asy-Syafi'i bahawa iman ini bersifat yazidun wa yanquzun. Ada masa ia boleh bertambah, ada masa ia boleh berkurang. Apa antara kamu dapat rasa iman kamu bertambah? Tidak lain dan tidak bukan bila mana kamu dah dapat lakukan dan laksana perintah Allah ini, ada sahaja lorongan dan dorongan yang memberi kepada kamu kebaikan, kesempatan untuk dimudahkannya dapat membuat dan melakukan. Rasailah waktu itu iman kamu sedang apa? Dapat meningkat naik. Ada pula di kala dan di waktu kamu dapat rasa kesusahan dan kepayahan, tapi kamu masih lagi tidak melupakan. Kamu masih lagi berada dalam keadaan nak mempertahankan. Maknanya iman kamu berada dalam keadaan naik dan turun. Berada dalam keadaan yang cukup amat memerikkan. Tapi jika sekiranya sampai kamu tak peduli, kamu tak kisah tentang titah perintah Allah, sampai ke tahap kamu langgar, kamu biar, yakinlah waktu itu iman kamu langsung mungkin sedang menurun ataupun mungkin terbuang langsung. Wal'iyazubillah min dhalik. Dan yang ketiganya, mohon mintalah kepada Allah agar kita selalu dan sentiasa duduk dapat dalam keselamatan. Masya Allah. Lepas solat kita dah mohon minta kepada Allah, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Ya Allah, Engkaulah Tuhan Maha Selamat. Daripada Engkaulah keselamatan, kesejahteraan dan keamanan. Benda-benda ini, perkara-perkara ini Dia yang bagi, Dia yang beri. Selama kita berada duduk di qariah surau Haji Maksum ni, tuan-tuan kita dapat rasa tak ketenangan yang Allah bagi dan beri? Saya tak tahu tu, saya tanya tu kepada tuan-tuan yang duduk di sini. Kalau bagi saya rasa tenang lah kan. Kita masuk ke kawasan-kawasan kampung yang macam ni. Tu. Itu salah satu daripadanya. Di luar sana, di bandar pekan-pekan sana, suasananya hiruk pikuk, hingar-bingar, sesak. Subhanallah. Maka Allah bagi satu ruang, satu tempat kepada kita. Maka ketenangan ini mudah-mudahan ia dalam masa yang sama dapat membantu kepada kita untuk menjalani kehidupan dengan apa? Seronok. Tak jadi kepada kita sesak pemikiran. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan ini juga membantu perhubungan yang baik, pertalian yang lagi bagus. Ialah sebab suasana tu juga membantu secara tidak langsung. Dia kalau suasana tempat tu bermasalah, maka dia secara tak langsung dia memasalahkan juga orang-orang kat situ. Na'udzubillah. Ya, kalau tempat tu tenang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Contohlah kan. Kalau tempat tu apa nak tenang pun cara bagi salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Tu nampak macam ada masalah lah tu. Tapi bagusnya salam masih lagi diberi. Kan? Subhanallah. Ini satu keadaan tuan-tuan. Sebab tenang, aman, sejahtera,
Yang ni tidak ada jual di mana-mana tempat. Hospital pun tak jual ketenangan, farmasi lagi pun tak jual ketenangan. Tenang-tenang ini Allah anugerah dan bagi dan beri. Antaranya ketenangan itu Allah campak kepada hati-hati dan jiwa-jiwa orang yang nak mendekatkan diri kepada dia. Daripada rumah dia mengambil wuduk, dan wuduk itu kata Nabi sempurna. Dia melangkah kaki menuju ke rumah Allah, tak ada lain melainkan tujuannya nak solat. Maka satu langkah kakinya diampunkan oleh Allah. Hebat tuan-tuan. Satu langkah kaki diangkat darjat di sisi Allah. Siapa yang memperbanyakkan langkahnya menuju ke rumah Allah, makin banyaklah dosanya diampun dan makin banyaklah darjatnya diangkat. Cuma tuan-tuan janganlah tanya saya tadi datang naik kereta ustaz, saya datang naik basikal, saya datang naik motosikal, saya kuranglah langkah ustaz. Saya yang berpusing. Dah dengar hadis ustaz ni eloklah daripada rumah tadi, berjalan kakilah saja. Tuan-tuan, jangan kita fikir soal roda yang berputar tu macam mana malaikat Allah nak kira. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mengira. Allah Al-Hisab, Allah Maha mengira. Kita Maha apa, Imam? Kita Maha berkira. Tu ada beza tu. Allah Maha mengira, kita Maha berkira. Tu kita lah. Ya. Allah Maha mengira, kita Maha juga Maha berkira. Kita memang berkira lah tuan. Seolah-olah Allah tak erti kira. Na'udzubillah min zalik. Bila dah dapat masuk ke rumah Allah, kata Nabi tadi, maka dia lakukan solat. Selagi mana dia duk berada di situ, selagi itulah Allah mencampak melimpah ketenangan, kerahmatan, keampunan. Tunggu dia sampai nak apa? Keluar saja nanti. Ada dah satu malaikat yang Allah tugaskan untuk memberi ungkapan dan ucapan tahniah kepada dia. Ini tenang tuan-tuan. Bukan senang kita nak dapat duduk dalam suasana yang macam ni. Daripada ustaz yang kita nampak tu besar, tiba-tiba ustaz tu kecil-kecil dan ustaz tu berhilang. Itu satu tenang tuan, Allah bagi. Tak dapat di tempat-tempat lain tu. Tuan-tuan tak boleh beli benda tu. Akhirnya daripada ustaz dilihat, akhirnya ustaz tu tidak dilihat lagi. Sehingga ustaz tu pun ghaib. Subhanallah. Itu satu ilmu yang tidak diperoleh di mana-mana tempat. Itu kelebihan dia tuan-tuan ya. Masya Allah. Dan lagi Allah bagi dan beri kepada kita keselamatan dan ketenangan dari sudut suasana dan keadaan. Ya Allah, kita pernah mengalami walaupun di kawasan surau kampung yang kita kata tenang dan selamat tadi, pada satu-satu masa Allah uji, tidak juga boleh mendapat keselamatan dan ketenangan itu apabila Allah datangkan ujian dari sudut apa? Wabak-wabak tadi. Tadi dalam doa qunut kita mengaminkan, imam kita membacakan Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala, Masya Allah, wal riba wal zina wal mihan. Itu semua ujian-ujian yang amat berat, yang amat sekali mengganggu, meresah. Sebab ke tahap dia boleh menyebabkan suasana dan keadaan itu berubah yang tak pernah kita terfikir, sampai nak tak boleh pergi bekerja mencari rezeki dan nafkah. Ada orang jadi resah gelisah. Sampai ke tahap tak boleh mengunjungi rumah-rumah Allah. Ingat lagi tuan-tuan pada saat itu, ke dah lupa orang masing-masing? Dah lupa dah ke? Baru lagi tu. Ya Allah. Surau ini pun sampai apa? Diletak nombor-nombor waktu itu. Ada sama imam? Masya Allah. Ketika mana diumumkan itu, yang hanya boleh datang imam, Bilal dan Siap, 3 orang pengurusi tak boleh datang. Subhanallah, dahsyat tuan.
Akhirnya diubah sikit pengurusi pula. Boleh. Dengan timbalan pengurusi. Diubah lagi. Akhirnya apa? AJK saja boleh. Tuan-tuan dah lupa ke masa tu? Subhanallah. Marah habis para jemaah ni. Mam, tolonglah bagi saya dapat datang ke. Tak maaf tu Haji, bukan kita tak mau bagi datang. Jabatan agama tak bagi datang. Apa ni jabatan agama ni? Ajaran sesat ni. Sampai orang nak pergi masjid. Masa itu marah habis. Marah jabatan agama, marah alim ulama. Orang patut masa wabak ni orang pergilah ke rumah Allah. Uish, masa tu kan semangat. Akhirnya dikeluarkan apa? Satu notis boleh hadir, tapi dalam jumlah yang terhad. Dan pihak AJK kena fikir macam mana nak buat penggiliran itu. Kena masuk dalam apa? Ni handphone. Betul ke Haji? Saya ulang balik ni cerita yang lalu ni bagi kita tazkirah sikit. Lepas tu nak masuk tu dia ada apa? Slot-slot. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Apabila dibuka sahaja, hari ini kedatangan untuk ke surau. Baru tak dan 10 saat, semua 5 waktu tu penuh dah. Wih, hebat tuan. Masa tu. Masya Allah. Apabila datang ke surau Maksum ni, alhamdulillah saya dah sampai di surau. Ambil gambar, tunjuk dalam ni grup. Inilah tempat solat saya. Oh, yang tu pun ambil juga. Lihat saya sedang solat. Itu pun, itu lagi teruk lah tu. Sampai dia tengah solat pun orang ambil gambar. Lihat saya sedang zikrullah di dalam surau Haji Maksum. Alhamdulillah saya dapat baca Quran. Semua dia ambil gambar. Keadaan masa tu tuan-tuan. Sampai bila tak dapat masuk tu, kebanyakannya kalau di tempat saya lah, jenis apa orang dia lambat sikit, baru nak buka tengah penuh dah. Selalu yang dapat yang muda-muda ni kan. Aduh, acik tak dapat je aku. Lepas tu tulis, minta tolonglah bagilah saya satu waktu. Saya pun teringin juga nak pergi ke surau masjid. Itu pun ada juga. Sampai minta. Lepas tu kawan ni pun, Haji tak apa, saya dah 5 waktu, Haji ambil lah 2 waktu. Saya 3 waktu sudah. Masya Allah, boleh bertawar-menawar dalam tu. Sebab apa? Nak datang ke rumah Allah. Tuan-tuan, itu semua faktor keselamatan, faktor ketenangan ya Allah campak dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Dan kita tak pernah terfikir keadaan itu berlaku dan terjadi sebegitu. Apabila keadaan sudah kembali pulih secara umum lah, walaupun secara tak berapa nak ni sangat, masih lagi. Tapi secara umumnya untuk tempoh sekarang ini sudah dibuka seluas-luasnya pintu rumah Allah ni. Hadirlah, datanglah. Tak ada orang tak tahu lagi pintu dan masjid surau telah pun dibuka. Apa hal? Oh, masjid dan surau dah buka ke? Saya tak tahu pun. Sudahlah, itu lagi teruk tuan. Saya sebenarnya saya tak kisah pun masjid buka ke masjid tutup ke. Saya tak peduli pun. Apa hal lah dia orang ni? Sampai masjid surau tutup pun nak bising-bising. Saya tak ada masalah pun. Apalah. Peliklah orang kita ni. Masjid surau tutup pun nak marah. Itu terbaik tu tuan-tuan. Bukan senang nak dapat orang yang macam tu. Dia tak ada masalah apa-apa. Bahaya kita pergi masjid ke surau ni sebab COVID masih ada lagi. Tapi kalau kita pergi stadium bola, pergi pasar raya, pergi pasar malam, di situ tidak ada COVID. Tuan-tuan, takdir Allah nak buat ni dia boleh jadi. Kita balik dari surau Haji Maksum, tengok kita demam. Kita satu sakit. Lepas tu pegawai ni tanya, awak dapat ni di mana? Tadi saya pergi solat di surau Haji Maksum. Kan aku dah kata jangan pergi surau masjid, banyak COVID. Sudah dah tuan-tuan. Ujian Allah boleh bagi ni apa? Macam-macam. Pergi makan kenduri, pasar malam, pergilah tempat bersesak, bersempit, COVID tu sikit pun tak kena. Dahsyat tu ya. Ini yang kata ujian dan dugaan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita dah tiba masuk ke dalam bulan Rajab, yang mana bulan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'malu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya kata Allah, bilangan bulan-bulan di sisi Allah, yakni merujuk kepada bulan-bulan yang ada itulah di luar daripada planet bumi kita ini satu. Ada sebahagian planet dua. Tu ada planet-planet yang lain katanya 5 pun ada. Tapi hak untuk bumi Allah bagi, iaitu bulan yang berhubung dengannya dan bekerja bersama dengan matahari itu, maka ada sebanyak 12 bulan. Maka dalam tempoh 12 bulan itu, ia merujuk kepada perhitungan masa dan hari dalam diri dan hidup kamu, dan padanya ada hukum hakam Allah yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran semasa Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ni bukan pemikiran Allah, tuan-tuan. Yang ni adalah perintah Allah. Allah bukan fikir-fikir lagi nak buat benda-benda ni. Allah dah mengarahkan, Allah dah suruh laksanakan, maka Allah hanya bagi tahu saja kepada kita. Apa pemberitahuannya? Di dalam ke-12 bulan itu tadi, ada sebanyak 4 bulan yang wajib kepada kamu untuk menghormati. Hormat di sini ialah jadikan diri kamu tunduk, jadikan diri kamu orang yang boleh ikut peraturan, jadikan diri kamu orang yang boleh meletakkan diri kamu pada keadaan dan suasana yang sewajar dan sepatutnya. Sebab nak ajar-ajar orang ni bukan senang, tuan-tuan dan puan. Saya pun takut duduk kat kerusi depan ni. Nak bercakap ni depan-depan ayahanda, kekanda ni. Lebih-lebih lagi nak baca ayat Quran tadi ni. Baca pula depan imam kita. Allah, saya pun hebat ni surau, tuan-tuan ni. Majid-majid pun jarang baca macam bacaan macam tadi tu. Berpeluang pada pagi ni dapat dengar bacaan macam tu. Subhanallah. Seronok, tuan-tuan. International surau Haji Maksum ni. Kan? Maknanya apa? Bila kita ni duduk dalam suasana yang boleh berlapang dada, suasana yang boleh apa? Menerima, bertukar-tukar pandangan, maka di sisi kita terhadap Allah lebih lagi lah patut. Maka itulah ditugaskan para Nabi dan Rasul. Allah hantar mereka untuk menerangkan dan menjelaskan benda ini, terutama sekali dengan peringatan daripada bulan yang Allah buat ada hubung kait dengan manusia. Sepatutnya, tuan-tuan, TV, radio kena rancak dari sudut apabila hadir dan datang bulan-bulan Islam ni, terutama merujuk kepada 4 bulan yang dimaksudkan oleh Allah. Apa dia 4 bulan ini? Yang pertama merujuk Muharram, dan dia patah balik sikit Zulhijjah, Zulqa'dah. Ketiga-tiga bulan tu sangat rapat dia punya apa? Keadaan dan perselisihan gantian. Tapi yang agak jauh ni bulan Rajab. Apa hikmahnya kita tak tahu, wallahu taala alam bissawab. Maksudnya ialah ada orang dia tak tahu tu, tuan. Dia tak tahu. Pagi ni 1 Rejab pun dia tak tahu. 1 Rejab. 1 Rejab tu apa? Hari ni hari Senin, hari ni 23 hari bulan ni. 3 Januari. Yalah, tapi bersamaan dengan 1 Rejab. 1 Rejab.
Oh, okey. Tapi hari ni 23 Januari. Yalah, tapi 1 Rejab juga hari ni. Ah, okey, tak apa, tak apa. Tak, kita pun tak tahu. Tak apa. Apa maksud dia tanya tu kita pun tak faham. Tuan-tuan jangan main. Ada orang dia memang tak tahu. Bukan saja dia tak tahu, diberitahu pun dia tak berasa. Tak, hari ni 23 Januari. Okey, yang tu betul. Tak, tapi hari ni pun 1 Rejab. Oh, tak apa, biar. Tak apa, biar. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab ia ada beberapa perkaitan dan hubung kait. Ya Allah SWT bukan saja suruh ingatkan kepada orang Islam, bahkan termasuk kepada orang bukan Islam. Tapi nak buat macam mana, tuan-tuan ya? Sebab benda tu hanya berlaku pada masa Nabi dengan Rasul tu ada. Alim ulama ni ada. Tapi peringatan itu agak apa? Macam terhalang sedikit. Tu. Tapi kita ni kalau hari-raya orang bukan Islam pun nak mengucap juga. Itu yang pelik tu. Ialah kalau mereka tu pemimpin, tak apalah. Di bawahnya tu ada pelbagai macam orang yang dia nak pemimpin. Ini kita yang tak bukan pemimpin pun. Saya mengucapkan selamat tahun baru Cina. Tak. Apa hal pula dah imam kita ni? Macam-macam tuan-tuan masyarakat kita ni. Kita pun jadi tak berapa nak faham. Yang kawan yang ni, selamat tahun baru Cina. Engkau pun Cina juga. Yang tu boleh tahan lagi tuan. Selamat hari Ponggel. Yang tu pun nak ucap juga kat kawan-kawan. Kau ada kawan yang bukan Islam ke? Habis tu tak ada. Tak ada bahasa saja dia kata. Oh, hari tu kau tahu. 1 Rejab kau tak tahu. Habis segala Christmas, segala Taipusam, semua dia tahu. 1 Rejab tak tahu, 1 Syaban tak tahu. Oh, 1 Syaban. Tak ada 1 Syaban Oh, okey. Dia tak berapa berhubung kait. Tak terasa langsung. Tuan-tuan kalau masuk 1 Rejab pun tak berasa, apa lagi nak membesarkan Allah, nak cerita ni puasa sunat. Apa puasa-puasa sunat? Puasa lambat lagi lah. Aku tahu puasa Ramadan je. Mana ada puasa-puasa sunat apa benda ni. Pandai-pandai pula dah. Jom sarapan. Ada orang dia macam tu, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Dah memang dia duduk dalam suasana yang macam tu. Mujur dia kata Ramadan wajib puasa. Ramadan, tahun ni Ramadan berapa hari bulan puasa? Berapa hari bulan Ramadan tahun ni? Apa ni? Tak ingat? Puasa 1 Ramadan lah tuan-tuan. Bukan 23 Mac. Kan? Puasa 1 Ramadan. Jangan bimbang tuan. Itu tuan-tuan tak perlu risau, tak perlu bimbang. Puasa mesti 1 Ramadan. Bukan puasa 23 Mac 2023 Imam. Kan? Tak ada. Kita puasa 23 Mac. Masalah lah tu. Masalah tu tuan-tuan. Na'udzubillah. Sebab bulan-bulan dalam Islam ini dia berhubung kait rapat dengan ibadat. Melainkan kalau kita nak kata 1 Ramadan kita berpuasa bersamaan dengan 23 Mac, sebagaimana yang telah diisytiharkan oleh bahagian yang menetapkan perkara itu. Walaupun dalam kalender telah meletakkan begitu, belum lagi ada dia punya apa? Perasmian. Yang tu pun nak kena bagi tahu ke? Tak boleh ke kita teruskan ikut saja? Tak boleh. Subhanallah. Muslimin yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, apabila tiba dan hadir bulan yang telah diberikan kepada kamu ini, ia adalah satu agama yang betul lurus. Agama yang benar. Yang padanya ada susun atur untuk kamu terima dan ikut. Maka janganlah kamu hadir bulan-bulan ini menganiaya diri kamu. Tengok tuan-tuan, ini peraturan. Menzalimi diri kamu, mengganggu diri kamu. Apa lagi kalau diri pun tak boleh zalim, aniaya, buat jahat.
apalagi kepada orang. Apalagi hidup dalam berkeluarga, suami buat jahat kepada isteri, isteri buat jahat kepada suami, mak ayah buat anaya zalim kepada anak-anak, anak-anak buat zalim kepada ibu bapa. Bulan ni saja ke tak boleh ustaz? Bulan lain pun tak boleh juga. Cuma bulan ni ditegaskan sikit, dikeraskan sikit. Dia agama ni bukan dia tak boleh peringatkan selalu. Tapi benda-benda yang macam ni Allah suka datangkan sesekali. Sesekali. Memanglah ada orang kata benda bagus ni kenapa kena datang sesekali, datang bermasa berwaktu begitu. Kadang-kadang kita ni kalau terlampau banyak sangat diberi, banyak benda tak apa nak masuk. Contoh paling mudah, hari yang paling terbaik, masa yang paling elok, doa makbul, hari itu paling hebat, hari apa tuan? Hari apa? Hari Jumaat lah. Yang bermula daripada apa? Khamis berakhir, masuk malam Jumaat, sampailah sebelum dan selepas asar, sebelum matahari hari Jumaat terbenam. Benda tu berlaku banyak mana? Seminggu sekali. Maka ada beberapa orang yang bijak pandai kata, bijak pandai, tak tahulah setara mana dia pandai. Dia kata kalau dah tahu hari-hari Jumaat tu baik, kenapa hari Jumaat tu tidak buat hari-hari? Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan, setara seminggu sekali tu buat ada orang terlepas. Terlepas tuan-tuan, terlepas dalam fadilat, terlepas dalam nak berbuat amalan. Sebab apa? Kita ini diganggu oleh apa? Kelemahan. Oleh keletihan, kepenatan. Setara hari Jumaat yang seminggu sekali tu pun ada orang tak mampu nak penuhi. Tuan-tuan bayangkan kalau kelebihan hari Jumaat tu tiap-tiap hari. Penat kita tuan-tuan. Cukuplah seminggu sekali Allah bagi tu, kita rebut, kita tangkap. Kan? Apa antaranya? Mandi sunat hari Jumaat. Seminggu sekali tu pun ada orang tak ingat nak mandi sunat hari Jumaat. Tuan-tuan bayang tiap-tiap hari nak mandi sunat hari Jumaat. Hari Jumaat tu elok apa? Pakai pakaian berwarna putih. Tu pun tak ingat. Bukanlah tak boleh pakai pakaian warna lain. Sajalah benda tu dibuat untuk ada kelainan sikit, ada beza sikit lah. Tu pun tak boleh. Datanglah lebih awal. Sebab pahalanya apa? Ni mendapat pahala yang besar. Duduk di hadapan seperti apa? Menyembelih seekor unta. Benda ni seminggu sekali je. Apa unta? Apa unta? Itulah pahala Allah nak bagi. Lepas tu datang kedua lembu, lepas tu kambing, lepas tu ayam, lepas tu imam dah naik mimbar nak berkhutbah. Pahala tu dapat juga orang yang baru sampai. Seperti telur ayam. Telur ayam pun telur ayam lah. Dah lah telur ayam pun mahal. Dia pusing kat situ. Tuan-tuan, ada orang dia tak tahu benda-benda ni untuk merebut. Sayang dia dah datang awal hari Jumaat tu, dia boleh duduk belakang, duduk dinding, bawah aircon, tu tidur. Tuan-tuan, tu seminggu sekali. Tuan-tuan bayangkan kalau tiap-tiap hari, mampu kita buat? Tak mampu tuan-tuan. Allah Maha tidak jemu. Tu kena beritahu sekali lagi. Kita Maha jemu. Allah Maha mengira, kita Maha berkira. Allahu Akbar. Subhanallah. Benda-benda macam tu. Saya ingat silap aku imam Nabi beritahu macam tu. Saya ingat Nabi kalau beritahu siapa datang hari Jumaat hadir lebih awal, duduk di hadapan, apabila dia menyelak di bawah sejadah ada duit 10,000, boleh beli seekor unta. Apa jadi tuan? Apa jadi di Qari'ah surah Haji Maksud ni? Apa jadi? Lepas subuh tu pakat tak balik dah tuan-tuan. Orang beratur tu sampai ke Masjid Asy-Syarif kat apa? Sebab nak datang ke surah Haji Maktum. Dengan imam dengan Bilal semua kena pijak. Sebab apa? 10,000 bos.
10,000 punya pasal. Tu. Tapi sebab 10,000 tu tak nampak yang Nabi bagi tahu unta. Lantak engkau lah, unta ke apa, aku peduli apa. Aku datang hari Jumaat pun cukup baik, cakap banyak pula imam ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang ke benda-benda macam tu? Nak tahiyatul masjid. Semua benda-benda tu menguji dan menduga. Lagi paling terbesar pada hari Jumaat, nak apa? Dengar khutbah. Aduh. Sampai Nabi larang orang yang bercakap, bersembang, kita tegur dia. Diam. Khatib khutbah. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Orang yang menegur orang yang sedang bercakap, bersembang pada masa tu, apa hukum orang tu? Nescaya sia-sia pahala Jumaatmu. Masya Allah. Orang yang bercakap tu dah hilang pahala. Kamu yang diam ni, jangan menghilangkan pahala kamu. Tuan-tuan bayangkan kalau benda tu tiap-tiap hari, jenuh kita. Apa lagi yang Nabi larang? Tidur pada masa khutbah Jumaat. Ini tuan-tuan tak pernah dengar ni. Ada orang dia kata, tak apa, saya alhamdulillah saya tak sembang. Itu lagilah hilang pahala Jumaat dia. Apa pun tak dapat. Tuan-tuan, ada orang tak tahu tuan-tuan. Saya tak mau tidur, saya tak mau bercakap, saya nak baca Quran. Khutbah tengah jalan dia baca Quran. Yasin wal, tu tengok muka imam tu, wal Quranil hakim. Tu baca Kahfi, semua dia baca. Kahfi pun sempat, Yasin pun sempat, Al-Mulk pun, Waqiah pun sempat. Ada kadang-kadang sampai 30 juzuk pun sempat masa ketika khutbah Jumaat. Itu kira mana dia terror betul lah. Dia tanya imam, apa hukum orang baca Quran ketika khutbah Jumaat sedang berjalan? Apa imam? Jawab sikit imam. Apa hukumnya imam? Dapat pahala ke dapat bala imam? Imam, jawab sikit. Kalau saya cakap mungkin orang tak apa ni, kalau imam cakap dia lain sikit tau. Apa hukumnya imam? Imam senyum je. Sia-sia tuan-tuan. Dalam arti kata apa? Tidak mendapat pahala. Kita tak pernah dengar benda-benda macam ni. Ini macam ustaz kita pada pagi ni. Ustaz mana kau bawa ni? Kan tuan-tuan nak bawa mufti Selangor datang kat sini, baru percaya. Kesian tuan-tuan. Ada orang dia tak tahu benda-benda itu. Saya setiap kali ada orang jemput tazkirah Jumaat, memang itu saya cakap. Ada Pak Haji terkejut. Dia pun tengok tak kelip-kelip je mata. Aku kata sudahlah, habis sembahyang Jumaat ni, mampu dah aku. Dia tak tahu tuan-tuan. Baguslah dia kata dia tak mau bercakap, dia tak mau tidur, saya baca Quran. Dia kata 2 pahala dalam satu masa. Kita kata siapa ajar macam ni? Dia kata tak ada siapa ajar, tapi saya faham sendiri. Agama dia tak boleh faham sendiri, kena faham macam mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh ketika khutbah Jumaat tu satu je. Jika sekiranya baru sampai, dia masuk untuk tahiyatul masjid, yang tu saja boleh. Lepas tu terus dengar khutbah, tak payahlah Allahumma salli sallallahu. Itu pun tak payah tuan-tuan. Tapi ada orang dia tak tahu. Yang kawan ni pun waalaikumsalam Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan, kalau ada orang dah lepas bagi salam ketika khutbah Jumaat berjalan, tak payah bersalam lah. Dan kawan yang tidak disalam pun semayang je, sombong. Engkau tu bodoh. Dia bukan sombong, dia reti hukum. Kan? Yang hak kawan yang dah solat ni, dia pun nak bersalam, tengok orang tu tak nak. Kan? Apa hal kau ni? Aku nak salam pun kau tak nak. Engkau yang sembahyang pun kau pun bodoh juga. Tuan-tuan, agama ni kita kena tahu dengan betul-betul dan baik-baik. Banyak orang melakukan benda-benda yang sia-sia. Termasuklah apa? Duk beristighfar ketika khutbah Jumaat, bertasbih berjuta-juta, bukan bawa puluh-puluh tuan, berjuta-juta. Ingat senang ke? Yang khatib duk khutbah. Apa dia dapat tuan?
sia-sia. Termasuklah macam-macam tuan-tuan. Nak masa itulah nak bersedekah, berinfak. Dulu orang tak reti. Kan masa khutbah Jumaat sedang berjalan ni, budak-budak sekolah bawa tabung. Ada imam tu kata, dia kata, ustaz, kalau kita tak bagi masa khutbah nanti kutipan kurang. Kita patutnya anjur orang berinfak, bersedekah sebelum Jumaat ataupun selepas Jumaat. Dia pula pergi kata, dia kata kalau sebelum tu kurang sikit kutipan. Sebab kita yang ajar macam tu. Setan ni tuan-tuan, dia memang suka kita buat benda yang menyalahi. Lepas tu orang pun dah faham, tak bagi orang buat. Dia suruh apa? Tabung sendiri jalan. Dia kreatif, inovatif. Tadi tak payah pakai orang, kita pakai tabung. Sebab tabung ni bukan orang. Serupa juga tuan-tuan. Sia-sia. Termasuklah apa? Ni. Dia buka Maybank to you, imam. Saya ingin berinfak pada hari Jumaat untuk surah Haji Maksum. Tak salah. Tapi salahnya pada masa khutbah. Saya nak memberi sebanyak 1 juta. 1 juta ringgit. Masya Allah. Bukan senang tuan. Tapi pahala tidak dapat pada masa khutbah sedang berjalan. Tapi surau tu dapat tak duit? Surau tu dapat duit, tapi pahala tu tak dapat kat orang tu. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita sia-sia. Itu hari Jumaat tuan-tuan. Bayangkan ada orang kata kenapa bulan Ramadan tu baik, Allah tak buat Ramadan tiap-tiap bulan. Lagi engkau gila lah kau cakap macam itu. Memanglah Ramadan tu bagus, pahalanya berlipat kali ganda. Tapi Allah tahu kita ni lemah. Kita tak larat. Cukuplah Allah bagi setahun ada sebulan untuk merebut peluang. Maka dalam 4 bulan ini Allah suruh kita apa? Jangan inaya dari kita. Jangan terlibat dengan syirik ke Allah. Jangan terlibat untuk perkara-perkara khurafat. Ni. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini dengan kamu melanggar larangan-larangan Allah. Dan di dalam bulan ini juga perangilah kaum kafir. Ni. Kita dengan orang bukan Islam, orang tidak beriman, tetapi jika sekiranya keadaan itu tak terkawal, mereka ganggu gugat kita, mereka kacau kita, kita kena menunjukkan ketegasan. Dari biar kita tak boleh bagi muka, yakni sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Al-Imam Hafiz Ibn Kathir menyatakan sebagaimana Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahawa setiap kezaliman yang dilakukan dalam bulan-bulan haram ini dosanya lebih besar berbanding bulan-bulan yang lain. Astaghfirullah. Maya kalau dia derhaka kat mak ayah dia, dosa besar. Tapi kalau buat dalam bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, lagi berlipat kali ganda, bertambah besar. Itu maksud dia. Kalau dia buat dalam bulan Rajab ini 3 bulan lagi tambah tadi, dengan mencuri, merompak, berzina, dengan mengumpat, semua jenis-jenis dosa-dosa besar, berlipat kali ganda lagi maksudnya. Dan sebaliknya pula, amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh, ini hebat tuan-tuan. Maka segala amal soleh yang fardu, yang sunat, yang dibuat dalam bulan-bulan yang haram oleh Allah untuk kita hormati ini, juga berlipat kali ganda. Rugi tuan-tuan kalau ada orang tak tahu benda-benda yang macam ni. Maka sebab itu amat-amatlah dianjurkan kepada kita untuk memperbanyakkan melakukan kebajikan dan kebaikan kepada kita. Bahawasanya para ulama mengatakan afdalnya melakukan beberapa amalan-amalan baik dan melipat kali gandakannya kepada kita untuk kepada kita menambah baik. Sebab kita bahawasanya
orang-orang yang diberi dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian dan dugaan yang cukup amat banyak dalam diri dan hidup kita. Cukup sekadar itu sedikit perkongsian. Mudah-mudahan di lain masa dapat kita menambah baik lagi beberapa penjelasan dan penerangan. Dengan itu aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.